bagi rezeki kat semua makhluk lah. Aku hantar seekor je anda tak mampu lah. Baru seekor. Tuhan jamu semua satu dunia. Ikan paus dah, apa lah semua. Jadi harus pada akal. Itu nisbah kita kata nisbah makhluk. Nisbah Allah harus pada akal. Allah harus menjadikan dunia ini dan harus tidak menjadikan dunia ini. Allah harus menjadikan kita, Allah harus tidak menjadikan kita. Kita ni boleh ada, boleh tak ada. Allah bagi jadi kita, tak bagi jadi berat, boleh tak? Boleh. Habis itu kita nak makan apa? Bukan berat yang bagi kenyang, bukan. Tuhan yang bagi kenyang. Sebab itulah salah apabila orang tu dia kata berat bagi kenyang. Sebab kalau kita kata berat yang bagi kenyang makhluk, gandum yang bagi kenyang makhluk, maka Allah wajib menjadikan berat. Sebab apa? Sebab bila Allah bagi jadi kita, kita nak makan apa? Kalau beras tak ada, sebab beras yang mengenyangkan kita, betul tak? Kalau kita, Allah bagi jadi kita, dia kata aku mesti bagi jadi beras. Sebab apa? Saat ini manusia nak makan. Kalau tak ada beras, dia tak boleh makan. Maka Allah terpaksa bagi jadi beras. Jadi wajib bagi Allah bagi beras. Itu kita kata salah orang yang kata beras yang bagi kenyang. Salah. Sebab bila kita kata beras yang bagi kenyang, maka Allah wajib bagi jadi beras. Dan Allah harus menjadikan beras. Allah harus bagi menjadikan kita. Allah jadikan semua ni atas jalan hikmah. Allah bagi jadi manusia. Allah suruh kita berusaha, suruh tanam beras, suruh kerja untuk cari sesuatu rezeki nak mengenyangkan diri kita. Kena ada usaha, kena ada usaha lah. Kita di dunia ni boleh Tuhan bagi free, tapi tak, Tuhan suruh usaha. Kan saya pernah cerita kisah apa Maryam, betul tak? Maryam ketika mana dia mengandungkan Nabi Isa alaihissalam, maka dia pergi lari duduk di satu tempat kerana takut fitnah. Dia duduk seorang-seorang, dia duduk di pohon kurma. Dia berasa lapar nak makan. Tuhan suruh apa? Suruh tepuk pokok kurma, betul tak? Tepuk. Padahal sebelum tu ayat Al-Quran cerita sebelum dia dah mengandung Nabi Isa tu, dia tengah ibadah, Allah turunkan makanan dari syurga, betul tak? Hikmah habis Quran dia tahu. Jadi buah-buahan tu ada. Bukannya dia pergi cari pun, tapi Allah boleh hantar. Tapi ketika mana dia nak melahirkan Nabi Isa, dia duduk di pokok kurma tu, Tuhan suruh apa? Tepuk, goncang sikit pokok kurma tu. Maka buah kurma pun dulu. Tuhan nak suruh kita usaha. Sedangkan cuba fikir pokok kurma tu macam pokok buah nyok lah. Kalau kita hak tenaga kuat ni terajang pokok nyok, luruh apa ni? Tak luruh. Terajang ke karate ke tak luruh banyak. Buah kurma tu lebih kurma tu sebenarnya. Dia bukan jadi bocor-bocor, luruh tak luruh. Tapi pasal apa Tuhan suruh tepuk juga? Tuhan nak suruh usaha. Hang usaha, aku bagi. Usaha tepuk pompan tengah bulan tu. Bukannya ada kebadan. Tapi bila dia tepuk, nak apa? Ada usaha. Allah Tuhan. Sebab apa? Sebab hikmah kita di dunia ni begitulah. Di dunia ni tempat berpenat lelah. Kalau kat syurga, tempat senang lelah. Tempat senang lelah. Nabi Adam alaihissalam bila dia duduk dalam syurga, seronok saja. Bila turun ke dunia, sedih. Sebab apa? Sebab di dunia Nabi Adam mula rasa letih. Di dunia Nabi Adam mula datang penyakit-penyakit, mula beringuin, mula bersin dan sebagainya. Mula sakit perut, dekat syurga tak pernah sakit perut. Di dunia ni memang tempat kita terima segala-gala ujian yang macam tu. Baik, itu secara ringkasnya hukum akal yang kita dah baca dulu. Kemudian katanya, dan nyata pula daripada huraian hukum akal itu bahawasanya mengetahui hukum akal itu satu tangga bagi mengenal akidah dan teguh akidahnya. Kenapa kita nak kenali hukum akal ni? Supaya kita kenal akidah kita. Supaya akidah kita jadi mantap. Jadi mantap. Kerana akidah itu pengakuan di dalam hati seseorang
maka tidak dapat pengakuan itu melainkan dengan mengerti hukum-hukum akal yang tiga itu. Dan orang yang mengerti hukum-hukum akal tersebut terkadangnya orang yang tidak mengerti hukum-hukum akal yang tersebut terkadangnya tidak ada akidah sedikit pun. Apabila dia tak faham, dia tidak faham hukum akal, menyebabkan akidah dia itu kadang-kadang tak apa-apa nak kena kata Ustaz. Yakni tidak ada pegangan di dalam hatinya. Maka orang yang tidak ada akidah atau pegangan itu dinamakan dia orang yang jahil. Dan jahil dengan Allah Ta'ala itu tidak sah imannya. Apabila tidak sah imannya, tidak sah agamanya. Jahil dengan akidah tak sah. Kita sembahyang Tuhan tak terima, kita puasa Tuhan tak terima, sembelih kita Tuhan tak terima, nikah kahwin pun tak terima. Sebab apa? Sebab kita tak kenal Tuhan kita. Kita tu ibadah ni sembah siapa? Duk sembahyang ni sembah siapa? Kita puasa tu puasa untuk siapa? Buat apa berkenaan Allah kita tahan sampai satu hari tak makan, buat apa? Untuk siapa? Siapa yang suruh? Kenapa kita tak mencuri? Kenapa kita tak berzina? Kenapa kita tak berjudi? Siapa yang larang? Semua Tuhan. Siapa Tuhan? Siapa Tuhan kita? Sebab itu akidah tu kita kena bagi kenal elok. Sebab apa? Apabila akidah tak betul, kata ulama, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata di antara asbab su'ul khatimah, di antara asbab su'ul khatimah apabila dia ada syak taraddud di dalam hati dia, di dalam akidah. Syak dan taraddud di dalam akidah. Seseorang kalaulah dia ada satu akidah yang salah, apabila dia nak mati nanti, semua orang yang nak mati lah, bukan orang yang tak betul, semua orang yang nak mati ni, sebelum nak mati tu, satu saat dia yang dia nak mati, bila malaikat main, sakarat maut, kesakitan nak mati, nak sampai tu, malaikat akan main dulu, dan dia akan tayangkan kita segala amalan kita yang betul dan yang tak betul. Kalau kita ada akidah yang betul, kita akan nampak akidah aku ni betul, amalan aku ini, pahala aku ini, seronok dah. Keputusan awal kita ni, bila kita nak dapat keputusan waktu nak mati, waktu tu kita dah tahu. Sebab tu kadang-kadang orang sebelum mati terbelik apa tak? Sebab apa? Sebab dia nampak buruknya amalan dia. Dia nampak akidah itu ada rosak. Bila dia tengok Tuhan letak malaikat tanda dalam hukum amalan dia ni akidah yang rosak, ni akidah yang rosak, dia tengok. Maka ketika itu kegentaran datang dalam hati dia. Mula timbul syak. Dia kata, rupa-rupanya aku yakin di dunia tu, aku hidup ni, aku yakin selama ni itu satu akidah yang salah. Maka ketika itu menimbulkan syak pada akidah yang lain. Dia kata kalau hak ni salah, hak lain pun salah. Bila terhubung syak 50-50 tu, malaikat cabut nyawa di dalam keadaan hatinya syak dengan Allah. Maka suruh Allah hijabkan dia mati dalam hatinya. Maksudnya akidah ini satu soal yang berat. Kalau kita tak berapa nak pandai sangat, kita ni otak kita ni tumpul sangat, maka tak perlu mendalami hak dalam kan. Kalau kita boleh pergi, okey, masuk mengaji dengan guru yang betul. Tapi kalau kita tak apa-apa nak boleh pergi, cukup ambil yang asas. Takut tersalah di dalam i'tiqad, menyebabkan bila kita nak mati nanti tergoncang iman kita ketika itu disebabkan akidah yang salah yang kita i'tiqad. Sebahagian ulama salaf melarang untuk sebahagian orang mendalami di dalam bab ni. Bab ilmu kalam, ilmu akidah ni duk bincang sana debat kena ayat Quran ni, hadis ni, duk bincang rumit dalam. Sebahagian ulama kata tak sah. Kalau kamu bukan ahli tak sah. Kalau kamu tak pandai tak sah. Kalau ulama, dua
kita tak erti apa, diam sudah tak usah cakap. Jangan kita pun nak type komen sana. Kan? Kalau ada ustaz ni, dia tahan kita apa? Sokong abang ni, kita beka aja kita betul. Kalau kita orang suka ni, dia beka aja dia betul aja. Jadi menyebabkan dia tak tahu sebenarnya apa yang dibincangkan oleh ulama. Menyebabkan dia meletakkan satu kelemahan. Jadi sebab tu Imam Abdullah Al-Haddad kata, jangan kamu mendalami dalam bab ni kalau kamu bukan ahli. Supaya takut ni, takut mati nanti ni, dia mansyak dan taradud dan sebagainya. Itu bahayanya di dalam akidah ni. Kalau dalam bab fiqh ringan sikit, tapi berat juga. Tauhid kena mengaji. Sebab itu asas tunjang kita konkret dalam satu rumah tu. Fiqh kena mengaji juga. Sebab lepas kita kenal Tuhan, Tuhan suruh kita buat apa? Ibadah dia betul. Kalau kita tak erti dalam beribadah, ada beberapa masalah kadang-kadang saya bagi satu contoh kalau kita tak erti dalam bab fiqh. Sebab apa ilmu kena dahulu supaya masuk. Saya bagi satu contoh. Kalau seorang budak ataupun kita kata budak lah, dia kahwin dengan janda yang ada anak. Apa hukum anak perempuan tu? Dengan budak. Kalau kita kahwin dengan seorang janda tu ada anak. Anak tu dengan kita apa hukum dia? Kalau dia perempuan, kita boleh salam dia. Dia boleh buka tudung tak? Boleh tak? Boleh setelah kita dengan isteri kita tu jima. Seorang lelaki dia kahwin dengan janda tu ada anak perempuan. Maka kita ni dengan anak perempuan dia tu bukan mahram lagi selama kita belum jima dengan mak dia. Maksudnya apa? Maksudnya lepas kita kahwin dengan mak, kita tengok anak sega, anak tu duduk kecil-kecil mata kita pun cerai mak, kita ambil anak, boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab kita belum jima mak dia. Tapi kalau kita dah jima mak dia, kalau kita cerai mak dia, boleh tak kahwin anak? Tak boleh. Sebab apa? Anak tu anak kita. Tapi setelah jima. Okey, sekarang masalah dia macam ni. Orang tua-tua, umur 70, 60 kan, kahwin dengan janda juga pun lebih kurang lah umur pun 60 ke 50 lebih kurang tu. Janda perempuan ni umur 50, lelaki ni 70 lebih kurang. Kahwin buat apa? Dah tua-tua. Kahwin lah buat teman tu kan. Buat tolong masak nasi, picit perut malam-malam lemong balik motong ke kan. Teman, buat teman hidup. Sekarang janda ni ada anak perempuan. Kahwin umur 70, dia letak. Letak. Ada letak dah. Kalau lelaki ni pun apa? Malam ni boleh ikut tak? Apa bini dia tambahkan dah 70 dah. Takkan nak pergi ya? Kau kahwin ni pun bukannya apa dia perempuan tu berhak dia bukannya nak ni saja kahwin nak teman je. Tak apa, buat teman lagi tak ada masalah. Kahwin dah. Jima tu bukan satu perkara yang wajib lah. Bukan wajib nafkah lah. Kalau pakat okey tak mau tak apa. Duit hutang yang kita nafkah tak tu yang syarak tekankan. Masalah dia macam ni, ada nak perempuan. Jadi dah dia dapat pak baru, dah mayang bulan puasa, pak jadi imam terbaik. Dia jadi imam mayang isyak, dia bagi salam. Pakai salam anak ni, dia salam buka tangan gitu, salam cium. Dia salam bagi dia, cium tangan buka. Dah tak kata. Dah jadi anak tak kata dia. Dia kata dah jadi pak tak kata. Betul mayang 20 rakaat. Sah dah mayang 20 rakaat dia kau? Tak sah. Tak sah. Pak dia nak pergi mayang Jumaat. Anak nak pergi keluar sekolah. Pak salam dulu dengan pak dia jadi tok khatib ke, tok bilal ke, mayang apa. Sah dah. Tak sah bantai dulu. Dengan kerana apa? Kejahilan. Dia tak tahu pun. Sebab dia tak jimat lagi dengan. Jadi kalau
Buh dulu sedar ni. Buh komang-komang nak tua pun bagi boleh. Habislah apa carilah tongkat Ali ke, tongkat Abu ke, tongkat Arizek ke kan. Bagi dia dia tak syarat tenggelam dia cicah patah ni kan. Cicah sikit tu. Jadi bukan mesti cicah ni dia. Orang muda lain lah tu dia komplek lekap. Tu ni cukup nak bagi jadi apa? Nak bagi jadi anak tu di rumah boleh buka tudung. Kalau tidak selama tu pak dia tengok haram. Pak dia buat dosa tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari dia tengok muka anak dia, tiap-tiap hari tu dosa. Sebab anak dia buka tudung. Bukan yang mahal. Sebab dia tak jimat lagi dengan isteri. Yalah tua jimat. Ini kita kan hukum tua-tua ni nak buat amalan ibadah lah pun. Tapi dengan sebab dia tidak tahu hukum menyebabkan rosak amalan. Sebab tu kita kata kena mengaji tauhid sebab tidak kena mengaji fiqh. Ini salah satu contoh. Ada banyak lagi contoh apabila kita bagi boleh bagi boleh kalau bini dia tak apa dia orang tua ni betul dah kalau dia boleh kita boleh bagi sekali je sekali dah bagi lepas mata ujung mata pen tu begitu depan dah sekali je buatlah dia nak supaya tak jatuh di dalam haram. Nampak bunyi macam lagu ni set sikit lah. Ini bukan set ni hukum Allah nak lari daripada benda haram. Ada banyak lagi benda-benda lain lah. Itu fiqh dan tauhid. Begitu juga di dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf juga perlengkap jiwa kita. Macam saya sebut ada ulama-ulama lah, kalau kita tak ada tasawuf habis habaan mansur, amal kita tu terbalik. Sebab apa? Hilang dulu, tak ada habis. Kita yang tak ikhlas, ada riak, ada wujud dan sebagainya. Habis sia-sia. Jadi 3 ni bagi ada. Kerana sah agama itu terhenti ia di atas sah imannya. Kerana makna iman itu tasdik di hati, mengaku hati dengan sekalian barang yang didatangkan dengan dia oleh Rasul dengan segala pekerjaan agama. Jadi kita percaya dalam hati kita apa yang Nabi bawa semua bukan separuh-separuh dah. Dalam Al-Quran tu satu huruf pun kita tak boleh tolak. Satu huruf pun kita tak boleh tolak. Ada sebahagian orang dia bila dia baca hadis dia kata baca Fatihah tak yang baca bismillah dah habis. Dia kata ada hadis yang kata baca Fatihah tak baca bismillah maka dia jadi imam tak baca bismillah. Memang betul dah hadis tak kata tak baca bismillah. Hadis nak suruh baca bismillah pun ada. Tu kita kena mengaji. Itu dia mengaji. Ada bukan ada orang imam dia kata dia tak payah baca bismillah. Hadis Nabi kata tak payah baca bismillah. Tanya dia mazhab apa? Mazhab Maliki ke mazhab Syafi'i? Mazhab Maliki memang tak baca bismillah. Dan tak wajib dia baca bismillah. Dan sembahyang itu sah tanpa baca bismillah. Sebab apa? Bismillah mengikut Maliki dan ulama qurra daripada Madinah kebanyakan mengatakan bismillah bukan ayat daripada Al-Quran, bukan ayat daripada Fatihah. Maksudnya bismillah itu bukan ayat daripada Al-Fatihah, cuma sunat kita baca. Maka sebab itu setengah imam, contohnya di luar negara, Allahu Akbar, tak dengar bismillah, tak dengar apa, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Sebab apa? Mungkin mereka bermazhab yang tak kata baca bismillah. Adapun kita mazhab Syafi'i dan sebahagian qurra berpendapat bahawa bismillah termasuk daripada ayat Fatihah. Barang siapa yang tak baca bismillah, maknanya dia dibuang satu ayat. Sembahyang dia sah tak sah. Sembahyang dia tak sah. Maka oleh kerana itu kena mengaji. Boleh tak mau baca bismillah? Boleh. Tak mau baca bismillah boleh. Sebab apa? Ada mazhab kata, tapi hang kena ikut mazhab tu. Ni tak, ni nak campur mazhab ni, ni nak pakai mazhab ni.
Tak wudu, siapa remeh sikit kan nak pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki tak sah. Mazhab Abu Hanifah tak sah macam tu. Kentut nak pakai mazhab wudu, nak pakai mazhab Syafi'i, siapa sikit gitu kan. Lepas tu kentut nak pakai mazhab Maliki, Abu Hanafi, jam nak menjemput-jemput mana boleh. Kan? Sentuh perempuan tak batal. Dia kata nak apa sentuh perempuan tak batal. Maliki kata tak apa. Wuduk tadi hang buat je, hang gosok dah anggota, kan hang jumpa saja. Mazhab kita gosok tak wajib, betul tak? Jumpa saja sah. Mazhab lain kena gosok kan. Ni siapa tak gosok tak sah wuduk, itu mazhab lain. Dia kata wuduk mazhab Syafi'i jumpa saja. Ini pun saya sikit. Lepas tu batal wuduk sentuh bini, dia kata tak apa, tak batal. Tak boleh macam tu, namanya talfiq. Sebab apa? Sebab kalau dia kata aku nak pakai mazhab Syafi'i, batal tak wuduk dia dengan satu perempuan? Batal. Kalau dia kata aku nak pakai mazhab Maliki atau Hanafi, sah tak wuduk dia? Tak sah. Sebab dia tak gosok ataupun tak buat macam tu. Dia hanya buat macam tu, dia tak basuh banyak kepala dia. Tak sah. Dua-dua mazhab tak sah. Kalau ikut mazhab Syafi'i batal, kalau ikut mazhab ni tak sah wuduk dia. Tu ambil separuh hari, ambil separuh hari. Mana boleh? Talfiq dia panggil. Sebab itu kena ada ada orang dak ni dia jenis nak mudah-mudah nak ambil miskin, dengan hadis ni dia nak ambil ni. Bukan lagi tu agama dia, bukan begitu. Agama ni dia ada cara dia. Kalau ikut otak kepala masing-masing, dalam masjid ni pukul belah orang ada berapa belah mazhab. Pakat tafsir ikut dah. Satu hadis kau ni kata begini, ni kata gini. Dah tak boleh. Kita kena ikut ulama. Dan terkadang menjadi ia kafir dengan sebab tidak mengetahui hukum-hukum akal yang tersebut. Jadi kafir dengan sebab dia tak faham hukum akal. Macam mana boleh jadi kafir? Seperti i'tikad seorang akan bahawa Tuhan itu putih umpamanya. Kerana orang yang i'tikad Tuhan putih itu ialah orang yang menyerupai Tuhan akan suatu daripada makhluk ini. Dia kata Tuhan ni dia bercahaya-cahaya. Cahaya itu pun makhluk. Tidak. Ada kisah Iblis datang kepada abid-abid yang jahil, tidak ada ilmu. Dia ibadah lama, dia main dengan satu cahaya Iblis, dia main dengan cahaya-cahaya, dia kata aku Tuhanmu. Anda ibadah lama dah dekat aku, cukuplah, berehatlah, aku halalkan apa yang haram, tak payah ibadah anda naik maqam tinggi lah. Dia kata terima kasih Tuhanmu. Dia cukup. Ada kisah tu disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ta'iyah. Kufur sebab apa? Sebab dia tak kenal siapa Tuhan. Mana Tuhan bagi dia? Cahaya ada dia. Tak tu kena ada hukum akal. Maka iaitu mustahil atas Allah Ta'ala, yang ini tentu tidak atas Allah Ta'ala. Dan orang yang i'tikad menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baru itu jadi kafir. Kita serupakan dengan baru, kita kata Allah izin. Bapak ni ada seorang ustaz, dia kata Tuhan ada tangan kanan, Tuhan ada tangan kiri. Tak nak dengar lagi lah. Tangan kanan, tangan kiri pun sama dengan tokoh Hindu. Banyak tangan kanan, tangan kanan, tangan kiri. Bahaya kan? Apabila ditafsir mengikut kepala, bahaya. Dia ambil makna zahir daripada Al-Quran. Tahu tak punca kenapa orang Kristian kata Tuhan ada 3? Dia kata ada Tuhan Bapa, ada Mak, ada Anak. Trinity kan? Konsep ini. Tahu tak punca asal dia kenapa jadi macam tu? Sebab mereka pakai zahir ayat. Dulu disebut di dalam kitab Tarikhul Khamis, diceritakan bahawa asal dalam kitab mereka dulu, kitab Injil Taurat dulu, kita Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat murah, amat penyayang. Dulu kitab mereka dulu ditulis dengan nama ayah dan ibu dan anak. Tapi maksud dia apa? Bukan ayah tu. Ayah yang kita ada ayah ada anak. Bapa ni kena memberi banyak makna, ibu pun boleh jadi. Kita bahasa Melayu pun banyak makna, ibu pun tidak. Ibu negara, takkan negara ni dia ada mak kot.
Ibu jari mana tidak anak jadi anak dia. Kita panggil ibu juga boleh tak? Kita panggil ibu. Kita panggil bapa juga. Bapa kemodenan. Bapa apa? Bapa bagian. Bapa kemerdekaan. Bapa macam-macam bapa kan. Jadi masa bila aku jadi anak kan? Itu bahasa. Bahasa ni ada yang maknanya zahir, ada makna kinayah. Jadi oleh kerana mereka orang asal orang Bani Israel hak awal-awal dulu mereka memahami. Kemudian main pula puak-puak jahil daripada mereka kemudian ni mereka ambil makna zahir ayat tu dengan makna bapa, ayah dan ibu. Bapa, ayah, bapa, mak dan anak. Dia ambil makna zahir tu, maka terhasillah kita fahaman sehingga akhirnya Tuhan ada tiga, iaitu Tuhan bapa, mak dan anak. Sampai hari ini Trinity. Asalnya berpunca daripada dia pakai zahir ayat. Kitab Al-Quran ni pun ada juga yang dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat yang dia kadang-kadang memberi makna macam makhluk, ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah. Tuhan ada tangan. Kalau Tuhan ada tangan sama dengan kita. Kita apa makna tangan? Faham tak tangan? Apa yang kita sebut tangan kita faham apa? Ini dia. Datang ada tangan. Kita panggil tangan juga. Tangan yang difahami dia macam tu, itu zahir makna. Kalau siapa yang ikut macam tu, salah. Yang ikut tangan macam tu, salah. Bukan dengan makna tangan, tapi sebab pada awal itu nanti ada di gambar, dibincangkan di sana nanti. Ada ulama khalaf dan ulama syarah. Sebahagiannya tafwid, menyerahkan kepada Allah. Sebahagiannya mentakwil. Ulama salaf ni dia menyerah pada Allah. Tangan tu apa? Mensucikan dulu. Tangan bukan seperti yang kita faham, bukan tangan yang kita berarti, bukan tangan dengan makna tangan, tetapi makna dia serah kepada Allah. Mula-mula mensucikan dulu daripada tashbih. Mensucikan dulu, tak sama dengan makhluk, tapi serah pada Allah. Kemudian datang pula ulama khalaf yang kemudian apabila datang berbagai-bagai mazhab berbincang-bincang supaya lebih jelas, maka mentakwil dengan makna yang sesuai. Tangan dengan makna bukan tangan tapi dengan makna qudratullah, kuasa Allah. Begitu. Jadi bahaya kalau kita pakai makna sebab jadi macam-macam. Kadang-kadang ada kata Tuhan naik turun, dan langit turun bawah, ada atas ada bawah, ada tangan, berbagai nak. Jadi kena belajar supaya kita daripada faham macam tu. Habis kemudian katanya tambi doa. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى